Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita rojok perbincangan kita pada pagi yang muda ini pada ayat 15. Ayat 15 surah Al-Imran. Kita ingat kita dah bincang dalam ayat ini 15, 16, 17 bincang tak apa? Tak gitu bincang. Sifat-sifat orang yang dipandang Allah. Bulan puasa belum lagi saya nak. Kalau dah bicara malu. Ayat 15 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Qul, katakanlah. Maknanya qul ni Allah perintah kepada Nabi kita supaya Nabi beritahu kita. Apa berita yang Nabi nak beritahu kita ni? Iaitu aku Nabi hukum dalam bentuk persoalan. Aku Nabi hukum. Pertama tu soalan.
Asalnya unabbi'u, aku memberitahu kamu, unabbi'ukum, aku beri tahu kamu. Jadi kalau ditambah a, jadi persoalan, unabbi'ukum, apakah kamu nak, gitu. Aku beritahu kamu bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari apa yang kamu sedang mengejar itu. Dunia lah, dzalikum tu dunia. Dunia ni dia kait dengan ayat sebelum tu. Ada 6 yang menjadi hambatan mengejar kita di dunia ini, iaitu ayat 14 tu. Jadi kait dengan ayat 14. Ayat 14 tu ada 6 yang manusia kejar mengejar, tetapi ada yang lebih baik yang Allah simpan di sisinya untuk orang yang lilladzina taqaw. Ayat ini untuk orang bertakwa. Sebelum kita tengok, kita ingat balik, kalau kita dah bincang, kita ingat balik kepada ayat 14 tu. Zuyyina linnas hubbus syahawat, telah diindahkan kepada seluruh manusia cinta kepada keseronokan. Asyahawat itu seronok dalam ayat 14. Minan nisa, daripada isteri-isteri, wal banin, yang keluar daripada anak cucu, wal qanatil muqantarah, dan harta-harta yang banyak bertimbung. Yang ketiga, minat zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Yang keempat, wal khailil musawwamah. Apa ni khaili ni? Kuda yang terlatih, maknanya kenderaan yang mewah lah. Di sehari ni pada kita kenderaan yang mewah. Yang keempat. Yang kelima, wal an'am, binatang-binatang ternakan. Wal hars, yang keenam ialah kebun yang baik. Hars, kebun, sawah ladang dan semualah. Jadi zalika, itu semua 6 kan? Wanita, anak cucu, harta kekayaan, kenderaan yang mewah, binatang ternakan dan kebun ladang. Zalika, itu semua akan berakhir dan dia adalah mata'ul hayatid dunia, keseronokan hidup di dunia sahaja. Maknanya kalau kita mati, habisnya setakat dunia. Kalau kita kejar itu tanpa membina diri kita sebagai orang yang bertakwa, kita akan berakhir nikmat sekadar dunia. Sedangkan ayat berikut kata, wallahu indahu husnul ma'ab, Allah itu disimpan di sisinya husnul ma'ab, tempat tinggal yang terbaik. Jadi siapa yang boleh dapat tempat tinggal yang terbaik itu? Inilah ayat hari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita pada kita. Adakah Allah pesan pada Nabi pun, Allah pesan pada Nabi supaya Nabi cerita pada kita dengan yang lebih baik daripada benda itu. Kita dapat terbaik dah, dapat isteri yang salihah, anak yang saleh, harta yang cukup, kenderaan yang baik, binatang ternakan, dan dapat kebun ladang yang baik, comel dah. Tapi akhirat itu husnul ma'ab, wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah nak cerita apakah yang dikatakan husnul ma'ab itu, dan untuk siapa, untuk siapa. Jadi ayat inilah di ayat berikut itu, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk di akhirat husnul ma'ad ni kena bertakwa. Apa yang dia dapat orang takwa itu? Pertama, dia dapat jannat, plural. Jannat kata ganda daripada perkataan jannah. Makna seseorang itu bukan sekadar dapat taman perumahan sahaja, satu jannat. Dia dapat jannat, taman perumahan, kebun buah-buahan yang sifatnya tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ada sungai pula. Selain pada taman-taman, taman perumahan, taman buah-buahan, ladang, seperti yang disebut tadi itu, dia ada al-anhar, sungai.
Itu kelebihan orang yang bertakwa yang disimpan di sisi Allah. Sebab ada dua tu kita sebut. Wallahu indahu. Indahu tu di sisinya. Kita sekarang ni kalau kita nak tengok tak nampak. Sebab Allah simpan. Dalam ayat berikutnya pun kita juga. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka. Mana kita tak boleh tengok lagi nikmat-nikmat yang Allah sedia. Cuma kalau kita nak tahu, kita baca Quran je lah. Allah cerita. Itu. Maknanya ada taman-taman yang berbagai-bagai, termasuk taman perumahan, dan ada sungai yang mengalir air-air di sekitar kebun tersebut. Dan ketiga ialah khalidina fiha, kehidupan orang yang bertakwa di sisi Allah ini yang digelar husnul ma'ab itu kekal selama-lamanya. Kekal ini ada dua bentuk. Kekal pada kehidupan kita ni tak kekal banding dengan dunia ni. Kita ni sekejap, lama-lama kita mati, tak kekal. Tapi di akhirat kekal kehidupan kita. Yang kedua, kekal dalam bentuk umur kita. Umur kita tak berubah, 33 tahun situlah sampai bila-bila. Dan isteri kita pun begitu. Apalagi ada di sana yang digelar husnul ma'ab itu, tempat tinggal yang terbaik itu. Wa azwajun mutahharah, kita dikurniakan pasangan-pasangan yang suci, mutahharah, yang disucikan. Ulama menyatakan bahawa mutahharah ni dengan makna tak ada haid, tak ada nifas, tak beranak, dia semua muda sentiasa. Tuan-tuan, adakah masuk syurga ni isteri kita dulu ke kita dulu masuk syurga? Kalau rujuk kepada surah Naba, surah Naba ayat yang keberapa tu? Surah Naba ada dua muka surat. Surat kedua, innalil muttaqina mafaza, ayat tu. Isteri masuk syurga dulu. Isteri yang saleh masuk syurga dulu, baru suami masuk. Innalil muttaqina mafaza. Tuan tengok surah Naba. Surah Naba ni kita tengok dulu sikit. Surah Naba ni jujur. Surah Naba, surah ayat surah yang pertama dan surah Ammar. Kalau nak tengok boleh kita tengok sikit. Dia ada kaitan ni untuk orang bertakwa. Sebab lilladzina taqaw ni. Kalau ujung tu ayat ni yang muka surat 583. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaz. Mafaz itu gelaran kepada syurga. Mafaz, tempat-tempat yang terbaik. Satu mafaz. Yang kedua hadaiqah, ada kebun-kebun. Hadaiq itu juga digelar hadiqah. Hadiqah ni ialah taman-taman yang berbentuk tempat-tempat rehat. Hadiqatul hayawanat, kita kata Zunagara itu hadaiq dia semua. Ada berbagai-bagai jenis binatang. Wa'anam, dan di sana juga ada anam, inam, anggur, kebun-kebun anggur. Lagi ada apa? Ada kawa'id atrab. Kawa'id ialah pasangan-pasangan disebut kawa'id atrab. Pasangan-pasangan yang muda. Maknanya orang yang masuk syurga ni, dia bila dia pergi, dia masuk, dia mendapat tempat-tempat yang istimewa, mafaz.
Fauz ni tempat yang terbaik, tempat orang-orang yang mencapai kemenangan dalam perjuangan kehidupan di dunia ini. Al-Qawaid inilah yang dikatakan isteri. Mana dia masuk tu, dia jumpa isteri. Dalam masuk kebun, sekarang dia jumpa isteri-isteri. Maknanya sama ada kawan atraba ni, makna isteri-isteri yang cantik, yang berpakaian, orang kata tak orang atrab, nampak buah dada, nampak apa ni aurat dia, isteri kita kan. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahawa isteri kita itu ketua kepada bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah kepada ahli syurga. Kemudian bila dia masuk kebun berbagai-bagai jenis, dia jumpa dengan pasangan-pasangan, kemudian dia dihidangkan dengan wakatsan dihaqa, dengan minuman-minuman yang berbagai-bagai daripada kaksan ni biasanya dirujuk kepada minuman Arab yang harganya mahal, yang first class. Dan di dalamnya la yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Okey, dia tidak akan mendengar di dalam syurga itu lagwan, benda-benda yang melalu, bahkan akan dengar ucapan-ucapan salamu qaulan min rabbir rahim, salamu qaulan min rabbir, tahniah Allah, seronok dulu kita, nasib baik kita sabar dulu, nasib baik kita buat baik dulu. Jadi kita dengar di dalamnya kata-kata yang indah-indah antara ahli-ahli syurga. Walakin tidak ada lagi sikat-sikat, apa sembah-sembah, sonok-sonok yang membohongkan, ada. Kesemuanya itu kata Allah jazaa'an min rabb, itulah sebagai ganjaran amal. Jazaan maknanya jaza'al amal, ganjaran amal saleh min rabbika, daripada Tuhan kau. Ata'an, dan ia merupakan satu anugerah. Ata'an, anugerah, baik ganjaran dan anugerah. Hisaban, yang diambil hisab, diambil kira daripada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia lah. Sebab kita memang masuk syurga ni tidak berasaskan amal kita banyak pun. Kita ada yang cerita-cerita yang kita dengar, orang yang buat amal sedikit tapi dia betul-betul berubah, dia digunakan syurga. Dan ada orang yang berbuat amal abid, akhirnya dia masuk neraka. Nah, bukan berarti kita tak boleh beramal, tak kena beramal. Tak, maknanya kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu tidak akan kita perolehi kalau tak ikut perintah Allah. Jadi sekarang ini sifat-sifat yang baik yang menyebabkan kita dapat rahmat Allah, kita kena ikut. Kan, kita kena ikut. Maka dengan rahmat Allah lah kita dapat. Untuk dapat rahmat Allah, kita kena bersifat dengan sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah. Baik tuan-tuan dan rahmat Allah, kita kembali balik pada ayat tadi. Ada 6 sifat yang kita dapat rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah itu, kita diminta untuk bersifat dengan sifat-sifat yang berikut ini. Tengok balik ayat tadi. Jadi dalam syurga itu, orang yang bertakwa itu di sisi Allah, Allah simpan di sisinya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan kita memiliki kita digunakan pasangan-pasangan. Yang kelima ialah waridwanun min Allah, kita akan mendapat redha Allah. Dapat redha Allah di muslimin muslimat sekalian, kita akan dapat apa yang kita nak. Dan surah Waqiah tersebut, dan surah Waqiah ayat yang ke-16 sampai berapa tu, itu nikmat-nikmat lah kita
surah Waqi'ah, surah tadi tentang kelebihan Nabi. Dia dalam Quran itu berbagai-bagai. Di sini dia cerita sebahagian, di sana dia cerita sebahagian. Tujuannya supaya kita baca Quran ni sentiasa. Pergi sini jumpa nikmat macam ni, pergi sini jumpa nikmat yang macam ni. Kesemuanya akan dikumpul dan digunakan pada kita. Allahumma amin ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami nikmat-nikmat tersebut. Baik, yang kita nak fokus di sini hari ini sebagai tajuk kita ayat berikut itu. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu melihat kepada hamba-hambanya. Basirun melihat. Ingat basir ini dirujuk kepada aktiviti. Ada kita mari masjid tadi, kita pergi pasar lepas ni, kita pergi kenduri lepas ni. Aktiviti yang Allah yang kita lakukan itu Allah lihat, basir dia panggil. Kita ada 3 nama Allah yang melibatkan aktiviti kita. Satu, nama Allah basir, dia tengok kita gerak kerja buat ni. Yang kedua, sami' maha mendengar, dia rujuk kepada ucapan dan percakapan kita. Allah dengar kita bercakap apa-apa, Allah nilai terhadap percakapan kita. Yang ketiga ialah alim, dia tahu niat kita, perasaan kita, keinginan kita, dia tahu. Jadi dalam kita hidup ni, kita kena tahu, kita kena fokus pada 3 nama Allah. Pertama, basir, kita buat apa-apa Allah pandang. Yang kedua, sami' maha mendengar, kita cakap apa-apa Allah dengar. Jadi kita berhati-hatilah untuk menyusup perkataan-perkataan itu, takut termasuk kata-kata yang lara, yang tidak memberi kebaikan kepada kita. Yang ketiga, alim, melibatkan niat dan hati kita. Baik, satu. Yang keduanya di sini disebut ibad. Ibad di sini tidak akan dikurniakan gelaran ibad ini kecuali orang itu beriman, bertakwa. Maknanya dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gelarkan Nabi kita Abdul. Contohnya dalam surah Waqi'ah, surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi Abdul. Satu, Abdul. Kalau ramai kita panggil ibad. Jadi orang-orang yang beriman ialah orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga digelar ibad. Wallahu basirun bil ibad. Kemudian kita nak tahu siapakah ibad yang dikira orang-orang itu dia buat apa pun di bawah perancangan Allah. Ada 6 di sini. Yang pertama, alladzina yaqulun, orang-orang yang sentiasa berdoa, berkata. Apa dia doa? Rabbana innana amanna. Satu. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dalam doa dia ni dia fokus 3 perkara. Orang ni lah orang yang dijaga Allah dalam seluruh hidup dia. Yang pertama dia doa gini, Rabbana, wahai Tuhan kami. Maknanya Rabbun rujuk kepada rububiyah Allah. Maknanya Allah yang mencipta, Allah yang menjaga kita, Allah yang menghidup kita, yang mematikan kita, yang beri kita sihat, yang beri kita sakit. Itu rububiyah kita panggil. Ketuhanan Allah, Allah Tuhan. Kita panggil dia Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana, sungguh-sungguh kami ni. Itu ketegasan dalam hidup kita. Tidak boleh orang kata pandang sambil lewa dalam hidup ni. Jaga agama ni sambil lewa tak boleh. Nah, sambil main-main tak boleh. Tapi kena innana, sungguh-sungguh kami ni amanna, kami beriman. Ini dalam konteks hidup kita sekarang ni. Kita kena beriman dan sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan harian dalam bentuk orang yang beriman. Kat mana kita ambil nilai tu? Innana. Innana ni kalau kita buang daripada ayat masih lagi sempurna. Kita kata gini, Rabbana amanna. Apa ni? Dia punya makna tu, dia punya ayat tak salah dalam bahasa disebut bahasa. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman. Tapi tidak ada nilai, orang kata konsentrasi,
tidak ada nilai kesungguhan yang kita nak tunjuk pada Allah dalam aktiviti harian kita. Maka dengan kata inna itu menunjukkan seorang yang digelar hamba Allah itu, yang Allah jaga itu, dia sangat konsisten, sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga agama Allah SWT. Satu, nilai harian kita tu. Yang kedua, dia menyesal terhadap dosa-dosa lama. Gaya kita di masa dulu kita buat berbagai-bagai kesilapan, tapi dia apa dia buat? Faghfir lana dzunubana. Maka ya Allah, keampunlah kepada kami semua dosa-dosa kami. Dia takut sangat dosa-dosa yang lama itu punca yang menyebabkan dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dalam doa ini dia fokus waqina adzabannar, iaitu lepaskan kami ya Allah saat kami bertemu denganmu nanti akan azab neraka. Tiga. Jadi kita dalam hidup kita ni kita kena kata sifat kita ni kena sentiasa tegas dalam agama. Tak orang kata tidak ambil kecil lah dalam hidup kita tu. Semua kita tengok halal haram, kita tengok baik buruk, ubi tak ubi kan. Ubi tak ubi. Macam saya saat ni ubi sikit sebab saya guna wish. Kalau tak guna wish pun hari ni guna wish kan. Guna wish tu, masuk ke dalam mana tak tahu. Silap masuk. Masuk dia bawa Allah tak confident. Saya pun untuk wish guna jalan. Itu je lambat. Kesimpulan. Tapi ialah kalau ada kita silap ijtihad. Nak cepat guna wish pun bawa betul dah rasanya dia bawa, tapi kita rasa salah. Kita tidak terima dengan hidayah. Wish hidayah. Takut. Dia tak biasa. Apapun itulah yang kita kena fokus kepada kehidupan kita, dan kita minta Allah dibersihkan dosa-dosa lama, dan bila kita mati kita tak nak Allah masuk walaupun sekejap daripada neraka Allah SWT. Okey, dalam nak mencapai nilai-nilai itu ada 5 lagi benda yang kita kena fokus, iaitu as-sabirin. Nak tegas, nak hebat, nak minta maaf ni kena sentiasa, kena sabar. Sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar ni biasanya ada 2 benda lah. Sabar ni ayat yang 17 tu, maknanya ayat yang 17 tu sifat al-ibad, sifat hamba-hamba yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Satunya doa tadi. Yang kedua as-sabirin, orang yang sabar. Sabar ni biasanya 2, dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan larangan. Itu. Was-sadiqin, yang ketiga sadiqin, benar. Benarnya ada 3. Benar pada niat kita, niat yang ikhlas, pada perbuatan hati kita, benar pada ucapan dan kata-kata kita, benar pada perbuatan anggota tubuh kita dalam ibadat kita. Yang keempat ialah qanitin. Qanitin dia panggil ta'am, qunut. Qunut ni ialah kepatuhan. Macam kita baca qunut itu ialah kita baca iqrar yang menunjukkan kita taat dan patuh kepada Allah. Dalam qunut ni 5 yang pertama tu penting kalau tuan-tuan kita perhatikan. 5 permintaan yang pertama. Pertama kita minta apa? Allahumma hdina fiman hadait. Minta hidayah. Ya Allah, Kau hidayahlah kepada kami seperti mana orang yang telah berjaya Kau kurniakan. Wa'afina, lepas hidayah minta afiat, sihat. Wa'afina fiman afai. Lepas minta afiat, wa tawallana, minta Allah letakkan kita tempat yang paling mulia. Yang ketiga, wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima a'tait. Minta Allah berkat apa yang kita miliki, yang kita dikurniakan. Yang kelima ialah waqina syarra ma qadait. Engkau selamatkanlah kami, Kau jauhkanlah daripada kami sebarang keburukan yang Kau telah tentukan. Itu 5 yang pertama yang kita minta, yang kita kata doa qunut itu. Jadi orang yang tunduk pada Allah, qanitin, ialah orang yang mengharapkan kepada Allah hidayah, kesihatan, apalagi tadi kedudukan yang baik yang Allah redha. Yang keempat, diberkati segala kurniaan-kurniaan. Yang kelima,
kita minta Allah jauhkan dari sebarang keburukan yang akan menimpa kita, yang Allah tentukan di hari ini. Contohnya pagi ini Allah tentukan kita benda yang tak baik, tak sebutlah kan, benda yang tak baik. Jadi dengan sebab kita minta pada Allah, kita qanit, kita patuh pada Allah ni, Allah jauhkan benda itu. Itu maksudnya. Dan seterusnya dalam doa qunut itulah yang kita boleh beri perhatian. Yang kelima ialah wal munfiqin, orang-orang yang infak di jalan Allah dengan berbagai-bagai bentuk infak. Infak harta, infak tenaga, infak ilmu, infak apa-apa yang boleh memberi keuntungan dan kerjasama dengan orang-orang yang memerlukan. Yang keenam ialah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon keampunan Allah saat sebelum subuh. Maknanya kena mengawal, kena istighfar pada Allah SWT sebelum subuh. Ashar itu waktu sahur. Waktu sahur waktu yang sebelum masuk subuh. Syahidallahu annahu, Allah menyaksi apa yang kita buat itu. Syahidallah, Allah menyaksi annahu, sesungguhnya dialah Tuhan, la ilaha, tiada yang disembah illahu, kecuali dia. Wal malaikatu, dan para malaikat juga menyaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, kita lah, menyaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ada tiga benda yang akan menyaksikan la ilaha illallah. Siapa? Allah sendiri. Yang kedua, para malaikat. Yang tiga, orang yang ada ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, ilmu ni penting. Dan ilmu yang paling penting yang kita kena cari ialah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Quran ni dia bagi 4 perkara yang kita bincang dulu. 4 perkara kepada kita. Disebut dalam, kalau tuan-tuan rujuk surah Yunus ayat 57. Pertama, dia bagi segala pendidikan yang lengkap. Yang kedua, Quran bagi penawar untuk penyakit-penyakit dalam dalaman dan luaran. Yang ketiga, Quran sebagai ways yang sudah sebut tadi. Cuma kita tak ikut dah tadi, sesat. Tak ikut ways sesat. Tapi nak ikut, sebab kita tak faham. Saya tu tak faham tadi ways nak bawa ke mana, saya pun tak ikut dia, sesat. Gitu. Padahal kena belajar betul-betul dia, ways ni tak salah. Hidayah. Yang keempat, Quran membawa rahmat kepada orang-orang yang mendalami. Oleh sebab itu, ulul ilmi ini nombor 1 sekali dia kena dalami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita buat ni lah, cuma kita ambil sini-sini sebab kita sekali sebulan ada. Mungkin kalau kita start daripada awal, banyak dah kita ni. Cuma tak apalah, kita buat gini, kita ikut jalan cari ayat-ayat yang berkaitan. Maknanya setiap orang itu qa'iman bil qist. Qa'iman ni berdiri melaksanakan dengan penuh keadilan. Mereka ikut kerja dia, Allah akan ganjar mengikut amalan hamba dia. Dan orang yang berilmu akan melakukan keadilan dalam kehidupan bil qist, dengan penuh keadilan. Sebab apa? La ilaha illallah, kerana tiada Tuhan yang kita taat kecuali Allah saja. Bila kita taat Allah, kita dapat 2 perkara daripada nama Allah ini. Al-Aziz, kita dapat kemuliaan. Al-Hakim, kita dapat hikmah. Tujuan Allah mengakhiri ayat ini dengan Aziz, dia nak tunjuk pada kita, kalau orang-orang yang berilmu tadi melakukan kehidupan dunia dengan penuh keadilan, sembah Allah Tuhan yang satu, maka Allah beri satu izzah daripada Aziz dia. Izzah ni maknanya kita ni dimuliakan oleh Allah di bumi ni. Cara Allah mulia, Allah tak beri orang yang tidak beriman itu mengkhianati kita, mengatasi kita. Ada kemuliaan. Orang kafir takut. Nabi dan para sahabat semula nak sampai pada Nabi itu dah takut dah. Walaupun dia lawan juga dalam keadaan takut, tak bersedia. Nusirtu birra'di masirata syahri. Dan satu hadis menyebut, aku diberi pertolongan oleh Allah
dengan rasa takut oleh orang kafir, sebulan nak sampai pada Nabi. Buat perancangan tapi takut. Ini benda tak akan berlaku kalau tidak ada nilai-nilai keadilan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu izzah. Lepas izzah, hakim. Allah bijaksana. Kita dapat apa? Kita dapat hikmah. Kita dimuliakan Allah. Setelah kita dimuliakan, dikurniakan Allah pula hikmah. Sesiapa yang dikurniakan hikmah, dia akan mendapat segala keperluan dia di dunia. Dari sudut ekonomi dijaganya, dari sudut sosial dijaganya, dari sudut politik dijaganya, dari sudut segala-galanya dijaga Allah SWT bila Allah kurniakan hikmah. Wa may yu'tal hikmata, dan surah Baqarah ayat 269. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang dianugerahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, tuan-tuan, ayat ini dia tutup dengan aziz, ada izzah, hakim, ada hikmah kepada orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Dan antara sifat-sifat orang yang taat adalah orang yang dalam ayat 16 dan 17 itu, orang yang berdoa, dalam doa dia tegas hidup dia dan dia minta maaf segala dosa yang lampau. Bila mati dia benar, dia dimasukkan ke dalam syurga dan lepaskan azab neraka Allah. Dalam kehidupan dia sabar, dia benar, dia tunduk taat, dia infak segala kemampuan dia, dan dia minta maaf segala kesalahan di waktu sebelum subuh. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami sifat-sifat ini. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dalam setiap urusan kami, ya Allah. Setiap gerak kerja kami tidak mampu memberi kebaikan kecuali dengan pandangan dan dengan tunjuk daripada petunjuk-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan lepaskanlah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sedikit peringatan itu memberi kesedaran, keazaman, kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin.